وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dalam itu baca kata tinggal hati baca rasa itu lambat baca hati wa yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsina aqidatan. Lepas mari dah dan wajib di atas tiap-tiap orang muslim. Bila sebut kata muslim, laki-laki kena pada laki-laki tapi termasuk perempuan. Orang panggil babut taglib. Wajib di atas tiap-tiap orang yang beragama Islam, kata gitu. Bila kata tiap-tiap orang yang beragama Islam, masuk laki-laki, masuk perempuan. Ayya'rifa oleh bahawa mengetahui, mengenal ia. Ya'rifa khamsina aqidatan, 50 akidah. Ya'rifa ta'rif. Ya'rifa dulu makna ya'rifa makna ma'rifah. Al-jazmu mutabiqu lil haqqi an dalilin. Hak lepas mari. Tengok dulu. Aqidatan dia guna kelimah dengan aqidatan dengan makna mu'taqadatan. Tu makna gitu. Jangan kekal ada aqidatan, akidah. Akidah dengan makna mu'taqad, kena pada benda yang diiktikad. Dalil. Qaluhu aqidatan ay mu'taqadatan. Jadi orang panggil wazir fa'ilatan. Fa'ilatan dengan makna mufta'alatan. Gitu. Tu dalil dia buat. Jangan kekal di atas lafaz tu. 50 akidah, 50 benda-benda yang diiktikad. Padahal khamsin, ya ada ayat khamsin, qauluhu khamsin, 50. Kata haza bermula ini khamsin, ni perkataan khamsin ni kata bina'un dengan makna mabniyun. Ya masdar kena orang panggil mabniyun. Yang dibinakan dia alal qaw, di atas kau bisubutil ahwal, kau yang mesabik. Orang panggil ahwal, kau yang menyabitkan hal. Tu ya bila 50. Ada pun kalau mengikut kau tidak menyabitkan ahwal tak sampai 50. Ya bila sampai 13 ya. Bila 13 mustahil 13 harus 1, 13 ya 20 ni mustahil 1, 27 lah. 27 ya. Tak sapalah. Sabit ni iaitu mengikut di atas kaum, yang dibina di atas kaum hak yang menyabitkan ahwal ya bila kata dah 50. Dia kata 50. Allazi jara alaihi Sanusi. Tu kaum hak yang berlaku di atasnya, di atas kaum ni oleh Sanusi, Imam Sanusi. Berlaku dana fi Sughra. Di dalam kitab nama Sughra. Kitab Sughra ni kena pada mata Ummul Barahin tu lah. Tu kitab Sughra kan tu. Lepas tu wal haqu mana wal qaulul haq, bermula kau yang sebenar. Khilafuhu tu mana menyalahinya. Kau yang sebenar, kau tahqiq. Orang panggil kau yang rajih, kau yang kuat lah. Mana khilafuhu, yani khilafu hadzal qaul, menyalahi bagi kau ini, kau yang mengatakan wajib atas yang 50 tu menyalahi.
Orang panggil kama sayati sebagaimana barang yang lagi rata cerita. Wa inna ma jara alaihi hadza tanbihan ala anna fil ahwali khilafan. Dia kata kaza. Wa inna ma dan sesungguhnya jara makna telah berlaku oleh musannif alaihi di atasnya, di atas hadzal qaul. Huna di sini ni tanbihan kerana nak jaga, nak mengawasi ala anna fil ahwal atas bahawasanya ada pada kelakuan tu khilafan, tu nak jaga tu benda ni benda khilaf. Tu ramai benda khilaf ni. Ini benda khilaf. Ya tu. Satu demikian uji ba dijawab an soni isanusi fi sughra. Dijawab akan dia daripada orang panggil perbuatan Imam Sanusi dalam kitab Sughra Mata Ummul Barahi kata 50 wapi sabit padanya annahu kana yumkinu tanbihu orang panggil mukai nak jaga ala zalika atas demikian itu ahwal ni ma'al jaryi alal tahqiq serta berlaku di atas kau tahqiq. Dia kata gitu ni kau tahqiq ni. Lagi tepi. Kok dalil tengok atik lah, tengok sendiri atik. Wa kullu aqidatin dan bermula tiap-tiap satu akidah. Wajib atas kita kena mengetahui, kena mengenal 50 akidah. Bukan di situ. Dan bermula tiap-tiap satu akidah itu yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan. Tengok yang kata. Dan bermula tiap-tiap satu akidah wajib di atasnya alaihi ala kulli muslimin. Wajib di atas tiap-tiap orang yang beragama Islam an ya'rifa. Wajib ala ni wajib syarak lah. Yajibu ala ni, yajibu alaihi ni wajib syarak. Jadi wajib syarak di atas kita kena mengenal tiap orang yang beragama Islam, dia kena kenal 50 akidah. Dalam tiap satu akidah tu wajib pula, 2 kali wajib. Satunya wajib kita kena kenal betul-betul 50 akidah, biar cukup 50 akidah. Satu. Lepas tu di dalam tiap-tiap satu tu pula tu yajibu alaihi wajib di atasnya, di atas tiap-tiap orang muslim an ya'rifa bahawa mengetahui ia pula baginya laha kulli aqidatin. Macam itu. Tahu baginya bagi tiap-tiap satu akidah tu dalilan, nak tahu dalil. Jadi saat ni 50. Dia 50 ada pula dalil pula satu-satu jadi berapa? Satu tu. Itu nak dikatakan orang kena Tuhan. Ini Tebu. Ni kita arak dia kata. Itu jadi wajib 2 kali 1 nya wajib kena sifat 50 tu. Yang 2 wajib kena pula dalil bagi tiap-tiap satu tu. 2 kali. Dalil bagi satu. Jadi 1. You know? Dalil tu ikut itulah tapi satu-satu lah sama-sama banyak ke itulah. Dah nu 50 hak dah dalil tu kira itulah hak anak ni. Jadi tu baik tu orang panggil 50 kalau kira lagi 100 lah. Itu tiap-tiap satu tu 100. Tapi tu baik pula situ ah. Tiap satu tu baik pula. Tiap satu tu baik 3 ah. Tiap satu tu baik 3. Wajib kembali wajib. Wajib kembali mustahil. Wajib dalil hati tu baik situ pula.
Dia terbit pula situ. Sebagaimana cerita lah kita Taqribul Ikhwan. Dalil tu pula yang kata dalil. Ni khilaf dia ni. Ijmalian, dalil ijmali. Balah mana dalil ijmali, takut kita tak faham. Dalil yang ada ayat dalil ijmali. Ni orang panggil baca gitu-gitu tu baca tu. Dalil tu jepuk-jepuk. Cuba tengok kata wa qauluhu dalilan ijmaliyan ilal akhir. Jumpalah. I'lam. Dia kata hendak ketahui ulama. Anna dalilal ijmali. Sesungguhnya dalil ijmali. Ni takrif ni, takrif. Takrif dalil ijmali. Lagu mana takrif ijmali? Huwal ma'juzu, huwa rujuk kepada dalil lah. Yani ad-dalilu tu. Orang panggil huwa, dah rujuk kepada dalil ijmali ya. Jadi huwa dengan makna gena kalau kita kata huwa tu. Huwa tu makna huwa. Huwa tu makna yo, makna dalil ijmali tu. Al-ma'juzu, al-ma'juzu tu kelima isim maf'ul. Pak isim maf'ul yang beramalah no. Orang panggil dia beramal serupa dengan fi'il bina majhul. Fa'alillah yang duduk daripada al-ma'juz tu makna dia allazi, makna orang panggil isim mausul. Alillah dengan mana allazi. Bahwa tu kena pada al-dalil. Kita pun nak al-dalilul ladzi. Gitu lah. Dalil yang lemah. Gitu lah. Dalil yang dilemah. Akan dalil. Yakni oleh seseorang. Dalil yang lemah. Akan dalil tu oleh seseorang. Seorang itu lemah. Gitu lah. An bayani wajhi dilalatihi, lemah, takluk ada lemah, daripada menerangkan jalanan mengambil dalil. Orang panggil wajah berdalil, cara berdalil. Seorang itu lemah, orang panggil cara menerangkan dalil. Nak hurai dalil tak boleh. Cara berdalil tak pandai. Alal wajhil matlubi, di atas jalan ni yang ditutup. Lemah. Lemah menerang. Kenapa faham molek? Lemah menerangkan wajah istidlal. Lemah nak hurai, nak menerang, nak menjelas cara-cara berdalil, tapi di hati nampak, di hati mengerti, di hati faham. Cara nak hurai tak pandai. Hai tak Isai? Di perut nampak. Macam kita ngaji, kita belajar. Bila orang hurai, bila orang surah, dalam ngaji tu, kita pun faham, reti, nampak. Tapi bos apa punya suruh kita cerita, suruh kita royak, tak pandai nak royak. Benar faham, tapi tak pandai nak cerita, tak pandai nak royak. Bo royak, kita jelas tu, kita petakan lah. Amat dia, jelas tu. Betul tu. Tapi kalau orang lari daripada tu, tak betul. Kita tahu. Tapi nak suruh kita cerita, tak ada. Ini saya pun. Nampak tak? Atau panggil lemah, daripada menerangkan cara-cara berdalil di atas jalanan yang ditutup oleh syarak. Matlub orang panggil syar'i lah, yang tutup oleh syarak. Syarak tutup atas kita. So kita dah cari dalil, orang panggil wajah istidlal, cara-cara mengambil dalil. Mengambil dalil sifat-sifat tu satu persatu lah. Dalil ni bukan satu ni dalil. Bila terwajah ni. Lemah ni. Lemah tiap-tiap satu sifat. Kali 50 akidah 50.
Dia kena kira habis tu. Tarikh orang satu macam ni, lepas tu kita tatbik asli, kita praktik ni. Matlub yang ditutup oleh syarak. Yang tutup oleh syarak di atas kita. Dalil sini ya dua. Satu dalil akal, yang dua ya panggil dalil nakal. Tapi dalil nakal tak boleh kita nak uri kerana kita nampak walau macam mana kena hurai, kena sarah. Ya kena pergi dalil akal juga. Bila kita uri dalil akal, kita nampak dah. Uri dalil nakal tu nak kuat ya. Dah kerana bab ketuhan ni orang panggil isbab mengikut satu kaum ni tu tak nanti kena ada ayat Quran, tak ada ayat Quran pun jelas masalah. Tuhan jadi ni pada kira dengan akal. Tuhan jadi langit umi bukan nanti ayat Quran cerita, nanti hadis royak. Tak boleh jadi. Benda ni nak ada dengan sendiri. Tidak ada orang yang menjadi, tak itu. Ayat tak ada ayat Quran pun tak apa. Dalil nakal, dalil akal. Maksud wajah Islam ni, wajah Islam, cara mengambil dalil ni, bila sebut kata wajah Islam ni kena pada dalil akal. Dia kena ke dalil akal, dia pergi situ. Lepas tu bila orang yang kena hurai, kena sarah, siapa macam tu, nampak tengah akal nampak. Jangan kita pandang orang innallaha la kulli syai'in qadir kuasa. Macam mana kata kuasa cuba surah qadir sekali dengan. Tak boleh surah. Tak adil tu macam tu. Tu orang panggil kita turut ayat Quran cerita ya, kita tak nak mikir. Kita tak nampak akal kita. Cuma ayat Quran je royak. Tak ada semua dah tu. Dia tak serupa dengan hukum syarak. Ni. Ni dia kena terhati pada akal kita ni, kena fikir pula. Lepas dah kita jumpa ayat Quran, kena fikir. Kalau kita tak ada ayat Quran, misalnya tak erti ayat Quran pun kita fikir. Fikir tersapa ke panggil. Tak apa dah. Tapi kalau ayat Quran lagi pandai, akal lagi dia faham molek, tu tak ada apa. Ini memadailah seorang tu berdalilkan dengan dalil. Mada dah. Tak apa dah. Mana-mana satu tak apa dah. Dalil bukan wajib dua. Dalil kena Tuhan ni. Dia tu. Pergi lagi. Ni. Ni atas pada angkat ni. Ni harap atas ni. Li takhir. Boleh pilih. Tak dia kena kalah. Huwal ma'juzu an dab'i ma warada alaihi minasyubahi. Baca itu jamu. Baca dengan jamu. Ni takrif dia ni. Orang ngaji patutlah dia kena ambil takrif. Kalau pergi periksa tu ambil takrif ni sangat. Takrif, lepas tu bahagia. Itu yang penanya. Jadi takdir orang panggil al-ma'juz, huwal ma'juzu an daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Tu. Nampak tak? Berapa bahasa kita tu? Dalil yang lemah, bahasa kita tu. Dalil yang dilemah. Yang ni oleh seorang tu lemah daripada menolak. Daf'i mana menolak? Gapo menolak? Sini kecil menolak kan? Menolak dah. Menolak ni orang tani yang panggil melepas. Pelepas orang tani kata. Melucu. Nak pelepas. Menolak ma warada, menolak akan barang warada yang datang iktiraf. Datang iktiraf, datang bakangan, datang bakang. Barang orang buat datang mari. Orang datang mari tu rupa-rupa iktiraf lah panggil. Tu orang panggil. Yang datang ia barang alaihi di atasnya. Minas syubahi. Di atasnya, atas dalil daripada perkara yang kekeliruan. Mana syubahi? Syubahi mana syubhat? Syubhat ni perkara yang kekeliruan.
Faham lagi kata keliru tu. Faham tak? Kekeliruan. Orang tani kata semabur, kesemaburan, kekacauan. Ini guna keliru saja. Tak ada mabuk tak guna. Kesamaran. Kesamaran apa guna? Kekeliruan, kesamaran. Gitu, tak apa dah. Ni. Jadi orang panggil benda keliru-keliru, benda kesama-sama ke, benda yang tak nyata, tak jelas. Orang pada kita tak pandai nak tolak. Orang panggil nolak dah. Tak pandai nak menolak, tak pandai nak pelepah. Orang tani kata pelepah. Tu bila orang tu lemah daripada nak tolak, kau orang iktirak kita, orang bakal kita pandai nak iktirak. Tapi masalah akidah kita faham. Di perut. Di hati. Dalil biar kita faham. Tapi bila orang moga-moga iktirak, tak pandai nak pelepah, tak pandai nak iktirak, tak pandai nak pelucuk orang. Setengah daripada perkataan yang memberi syubhat. Itu ialah kata kan? Dia kata, adakah patut benda ada tu tidak bertepat? Kata itu. Tiap-tiap benda yang ada mesti kena bertepat. Bila kata gitu. Apabila kata macam tu, maksudlah kata benda yang ada tu Allah yang ada. Allah ada tak? Ada. Kalau itu ada Allah mesti kena bertepat. Kita pun tak pandai nak bertepat. Tu guna semabur kan tu. Dia keliru tu. Bila tak pandai je tu, dia panggil kita. Tapi kita faham. Dalam mengaji Tapi nak berlepas, nak nolak, tak boleh tolak. Dia panggil kita ni duduk dalil ijmali. Dalil ijmali kalau kita cakap mudah-mudah tak, dalil secara ringkas. Kalau kata ni tu dalil secara borang. Tahu borang? Faham borang tu? Borang faham apa borang? Kalau kita pergi beli bagai-bagai borang ada macam-macam lah. Masa borang tak cukup. Banyak. Banyak. Dia panggil borang. Tak faham satu persatu. Pak lagi belet rumah nu, kita tengok rumah nu satu-satu. Yang ni tak boleh. Banyak yang buruk ngah molek. Tu yo yak dalil ijmali. Pas sikit lagi yo yak. Lek tu pula tu au ijma au tafsilian ataupun dalil tafsili tepi dah. Pula. Jadi ni orang panggil khilaf ulama ni. Khilaf ulama lagu no. Jadi tiap satu orang wajib kena tahu 50 akidah serta kena tahu dalil. Dalil tu khilaf ulama. Setengah ulama tu madai dengan dalil ijma', setengah ulama tu madai dengan dalil tafsir. Jadi ulama tu madai dalil tafsir ni, orang duk dalil ijma' tak mada. Sabit ti orang au tu. Dalil ya ada ya tu au qauluhu au tafsilian atabi au allati hiya li ahdi syai'aini. Tu dalil. Bawa datang ia musannif dengan lafaz au, bi au tu. Lafaz au tafsilian tu. Yang ialah orang panggil li ahdi syai'aini, salah satu daripada dua perkara. Ambil salah satu. Kalau tak faham dalil ijmali, orang panggil dalil tafsili. Jadi khilaf. Setengah ulama kata tahu dengan dalil tafsili, setengah ulama kata tahu dengan dalil ijmali. Ni khilaf ni. Khilaf ulama. Kata itu. Lepas tu tengok dalil tafsili macam mana. Balik saat ni pula. Balik saat ni tu. Dalam muka 14 sambung saat ni. Muka 14 saat ni. Baca tak habis ni. Wa ammat tafsiliyu. Tu. Dia duduk situ. Tak arif. Tak jumpa. Sambung saat ni. Apa kat tu hatu sambung tu? Minna syubhi hatu wa ammal tu. Tu tengok tu takrif ya. Tapi takrif ni pada dah. Ada ori situ dah tengok. Balah mana dalil tafsili, dalil ijmali kalau orang tanya boleh jawab kan? Boleh jawab tak? Boleh tak? Tengok tak dalil tafsili. Lepas tu alih-alih gatilah wa ammat
tafsiliyu, ini wa ammad dalilut tafsiliyu. Takdir itulah tidak alillah kerana maklum lah. Fahuwa tu khabar. Maka ialah dalil tafsili tu bi khilafi zalika. Dia kata adalah ia bersalahan bagi yang demikian itu, bagi yang demikian dalil ijmali. Dalil tafsili ni tak sama dengan dalil ijmali. Balah nak rupa tafsir. Fahuwa, maka iaitu dalil tafsili al-maqduru alillah, kena orang kata allazi. Itu orang ad-dalil. Ad-dalilul maqduru, dalil yang kuasa. Dalil yang dikuasa, dalil yang berupaya. Upaya dah, kuasa dah. Kata upaya no dah. Yang ni ulis seseorang. Dalil yang berkuasa ulis orang, dalil yang berupaya ulis orang. Ala bayani wajhi dilalatihi. Tu. Di atas menerangkan jalanan cara-cara berdalil. Tengok tu. Tak serupa tak ni? Saat ni dia tak kuasa. Dia lemah. Saat ni lemah. Hak ni kuasa. Nampak? Tu dia beza situ, tukar kelima. Ni ngapa satu ingat dua ni. Kita ngaji sekolah. Kita nak ngapa kita tengok kelima. Tukar kelima je. Ngapa satu. Tukar satu kelima ingat dua. Tukar kelima al-ma'juzu buh al-maqduru. Belakang sama. Nampak? Tak sama. Tapi kena guna sikit lah. Saat ni dia kata antum mana lil matruk, mana tinggal. Ni Allah. Dia guna. Kena ingat. Bila kata al-maqduru Allah. Bila kata al-ma'juzu tu kaedah luar Arab. Nak guna. Dah kena ni tinggal. Mana tak dapat. Kita nak menerangkan. Ni orang panggil kita dapat. Allah di atas menerangkan jalanan, orang panggil cara-cara berdalil. Satu. Ni litakhir. Ala daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Tu. Tahu kuasa di atas menolak barang yang datang iktiraf di atasnya, di atas dalil minasyubahi, daripada perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang kesamaran, perkara yang semabu. Gitu. Lepas tu ya ada sikit dalil kata wal muradu bisyubahi tu, dan bermula ia dikanaki dengan kata segala perkara syubhat tu gapo? Ma yashmalul i'tiradi. Tu. Mana barang yang melekat pi ia dan akan segala i'tirad, segala bakang-bakangan. Tu mana i'tirad ni bakang-bakang. Segala bakang-bakang ni ia kuasa. Dah orang panggil tu muka syubhat. Semua perkara bakang masuk dalam tu berlaku. Habis. Pergi lagi. Tak dia tanya. Ni tempat akhilah. Tengok tempat akhilah sikit. Qala ba'duhum. Ni. Telah berkata la ulis tengah mereka itu tu minal ulama. Allah berkata la ulis tengah mereka itu daripada puak-puak ulama. Hum tu kena pada ulama, setengah daripada ulama. Dia kata macam mana? Dia kata yushtaratu. Yushtaratu ni bahasa kita disyaratkan. Disyaratkan ayya'rifa, bahawa mengetahui ia, yakni kullu muslimi, tiap-tiap orang Islam tu dia mengetahui
dalil tafsiliyah. Berat. Nampak? Itu kata urut tengah ulama ni berat. Jadi semua tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap satu akidah, ia kena tahu dalil tafsil. Tu. Ni berlaku tengah ulama. Tu qala ba'duhum. Apa? Ni tengah. Padahal ya ada ayat kita lagi. Qauluhu qala ba'duhum yushtaratu ila al-akhir. Hadza muqabilun lima qablahu. Tiada kata. Ini muqabil. Muqabil. Gulawe bagi perkataan yang telah lepas. Mana kata yang lepas? Mana kata lepas? Tahu dalil ijmali. Ni tahu dalil tafsili. Dia kata gitu. Tuli annal wajibah. Ni cuba tengok lagi tengok yang kata. Kerana bahawasanya perkara yang wajib ala hadza di atas ini kaum, ini kaum. Hadza kaum hok kata disyaratkan kena tahu dalil ijmali ni. Itu khususu perkataan kaum ni khusus dalil ijmali. Ni khusus dalil ijmali. Tertentu dia panggil dengan dalil ijmali. Bi khilafihi, dia kata bersalahan ala ma qablahu, bahagia yakni perkataan hak sebelumnya. Kama alimta sebagai anak akal mengetahui. Yakni perkataan hak dulu. Dia kata kena annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin wa kullu aqidatin ya'rifa yajibu alaihi an ya'rifa dalilan ijmali. Tu hak dulu. Tak serupa. Ni kena tahu dalil tafsili. Hak dulu kata tahu dalil ijmali. Kaitu kata wa muqtadahu, dan yang dihendaki akan dia anna hadzal ba'd, bahawa ini setengah-setengah daripada ulama yaqulu berkata ia, setengah-setengah daripada ulama dia kata ana biwujubi zalika, dengan wajib oleh yang demikian itu, demikian dalil tafsili. Wajib tak lu situ. Ala kulli ahadin, di atas tiap-tiap seorang. Di atas tiap-tiap individu. Jadi fardu ain jugaklah tahu dalil. Dalil ijmali ni mengikutkan ni. Ni baca dalil ni khilaf-khilaf gitu ni ngaji ilmiah saya. Orang tu kata gitu, orang ni kata gini. Ni mengikutkan baca ni. Wajib tu dia panggil. Dan wajib di atas tiap-tiap orang, kena wajib, orang panggil wajib fardu ain lah. Tiap-tiap orang tak ada. Tak madalah kalau sebuah rumah tahu seorang, jangan tahu tiap-tiap orang. Tu mana ala kulli ahadin. Payah orang taukid lagi. Wujubal usul, akan sebagaimana wajib usul. Wajib usul. Ya wajib dua. Satu wajib usul, yang kedua wajib furu'. Balahana wajib usul. Wajib usul ni misalnya seperti hukum sembahyang, tu panggil wajib usul. Apabila sebut kata semaya, maka wajib ia iktikad kata semaya itu wajib. Itu. Itu wajib usul. Kalau dia tidak iktikad kata semaya itu wajib, jadi mana? Apa? Ni wajib usul. Apa lagi tu? Ada pun kita mengerjakan semaya tu, dia panggil wajib furu'. Tak?
Mengerjakan semaya wajib fardu. I'tiqad kata semaya tu wajib usul. Ingat molek. Bila wajib usul, dah kita tak ikut kufur. Ni bila tu wajib usul ni, tahu dalil ni tak ada. Orang tahu akidah dah. Kalau tak tahu dalil tafsili, dalil tu pula kait dan tafsili. Tak ada. Karena tahu dalil tafsili ni, ia tu wajib usul. Tak sama dengan wajib fardu. Wajib fardu ni umpama kita mengerjakan semaya. Mengerjakan semaya tu wajib fardu. Kalau kita kerja kufur tak semaya? Tak kufur. Tapi kalau kita tak i'tikad atas semaya tu wajib kita, kufur. Nampak tak? Berat ke? Tengok ngaji kita ya ada belakang dia yak tengok. Pas kita nak usah apa tangga ni baru duk taklid lah ni duk turuk taklid baru. Kalau kira ni dalil ijma tak apa kita. Dia panggil kita ni bila duk ngaji apa panggil? Dalil tu orang taklid, taklid guru. Bila taklid guru mengikut ni tak mada dalil taklid tak mada, dalil ijmali tak mada, dalil tafsili baru mada. 3 tu pekat dalil tu. Kalau bahas ni kan tak kufur. Aman nasi kufur. Hatu panggil wujubal usul. Wujubal usul tu orang panggil dia jadi mafhum mutlaq lah. Dah wajib orang dah. Bi wujubi zalika ala kulli ahdin wujubal usul. Akan sebagai wajib usul. Ni wajib usul panggil. Ya ada 2. Kalau kita bahas 3 lah ilmu. Ya ada usuluddin, furu'uddin, isanuddin. Ni orang usul ni. Pak usul ni bila kita lakah, bila kita tinggal pupuk lah. Gitu lah. Hak forok bila kita tinggal, dah kita tak buat, tak pupuk. Tak semaya, tinggal semaya tak pupuk. Kalau hati kita masih i'tikad atau wajib, mereka kita ikah. Kita ekar tu bukan akidah usul, wajib usul tu. Apa? Bila tu kali dah. Bila tinggal semaya tu fasik. Fasik yang tidak boleh jadi wali nikah. Tak boleh jadi saksi nikah. Tak boleh jadi terimam nikah. Fasik pada angkat tu. Pas semaya tak sah macam tu juga. Semaya tak sah menepati tak ada semaya lah. Masuklah fasik juga. Masih juga. Tu ngaji lah ilmu mustalah deh. Baikuniyah ada ya. Tak akan piyah baru kepala tak apa. Cuba tengok sikit lagi kata. Mana ni? Tu ada kata tu. Likaunil imani, kerana keadaan iman tu. Dia kata kerana keadaan iman. Keadaan iman ni bahasa kita nak boleh dikatakan seorang tu ada iman. Gitu lah. Tu mana keadaan iman. Nak boleh dikatakan seorang tu ada iman, mutawakkifan. Tu mana? Ialah terhenti alaihi, di atasnya, di atas dalil tafsili. Ni berat kan ni. Nak boleh dikatakan seorang itu dah beriman. Seorang itu ada iman betul-betul dalam hati. Orang panggil terhenti di atasnya, di atas dalil tafsili. Apabila dalil tafsili tidak ada, orang panggil tak sah iman. Apabila tak sah iman mana apa? Ni kau ni. Dia baca turut kani ni. Kau lain dia lagi. Tapi berat sikit ya, kau ni. Lepas tu bila benda berat-berat, kita nak buat kena-kena tak boleh hukum. Tekan sikit lah kita ngaji. Kita bimbing. Lepas kalau kita cari yang ringan-ringan, kita yang mudah-mudah, lepas hakikat duduk sini. Lepas mati kita, tak nyanyi. Asal tak?
Apa kita ada nyawa lagi ni, ada tenaga lagi, ada rai lagi, deh kita duduk kuasa lagi, apa tak usaha. Walaupun ada kata pada dah mada dah, lipat tak mada ke. Itu pasal. Ya ada ke orang hak bahasa kalau kira dunia ke orang hak bahasa sesak. Kita terduk rumah kita terburuk je. Tak dah sagu. Tak dah sagu. Tak ada sagu dah. Sini tak ada sagu tak? Tak nipah. Kita terduk macam tu. Jadi kita jadi orang ni kita tak padalah nak duk tak dah nipah siapa mati. Tak si usaha dapat membatu Kalau dunia kita ada macam tu Kata pada tu cukup tu. Kita ada sekat tu lah. Dunia tak sedap tu betul lah. Tapi macam mana akhirat? So kalau kita kira tak rasa dah. Tapi hak ni muka kilah ni. Hak tu bak kelebihan. Duk rumah ni pun tak rasa dah. Tak ada nipah dah. Tak rasa dah. Tapi kena duk tukar mu. Lama-lama ni guna rusak. Salin lain, tukar lain, salin semua. Kalau kita buang bata ni, tak lama sikit. Kita ada. Tu pun tambah dah. Tak mau dah macam tu. Maka ni macam mana ada ulama setengah ulama kata, ni tak mada. Ni mada. Ni mada tapi hidup lebih dosa. Buat apa kita buku akhirat, buku ngaji, buku agama, boleh kita biar. Kalau niyo, kita kejar. Tu email tu. Email tak faham mana tu. Wa nusiba zalika, dan dibangsakan yang demikian itu, demikian hukum hak kata gini ni. Kata wajib dah tahu dalil tafsili ni. Siapa dia kata gini? Li Abi Ishaq al-Asfiraini. Ada Asfiraini ada baca itu. Biasa dengan guru. Asfiraini. Ayat ni bahas dengan itu sedap ni, bahas dengan Mu'tazilah ni. Kalau kita tengok cerita ni. Yang ni bahas itu ni. Ya ustaz ke panggil ustaz al-Asfiraini. Abu Ishaq ni. Tapi istilah ustaz tinggi. Kita kata ni pekat ni yang panggil ustaz dah ni pekat ni. Abu Ishaq al-Asfiraini. Lapin Syekh, lapin imam. Tapi Abu Hasan, tapi Abu Mansur no imam. Tapi ni ustaz kat bawah sikit. Kita ni ustaz tak pakai apa. Tu ustaz. Nama orang lebih tak kita nak sanjung kita gitu. Panggil gitu ya. Ani ni kata kalau gitu kata ni rupa khulasan ni. Fad dalilut tafsiliyu, maka bermula dalil tafsir. Ala hadza, di atas ini kau ni, ini pendapat saya ni. Ini ulama ni. Wajibun khabar. Ad-dalil itu muktada. Wajibun ialah wajib alal a'yan, ia panggil wajib di atas setiap orang mukallaf. Fard'ain lah wajib a'yan ni. Fard'ain. Tu baik khulasah. Fard'ain. Yori lagi dah hukum mutlak. Alal a'yan, di atas dah tiap-tiap orang. Wajib fard'ain orang panggil setiap orang. Wujuban usulian, akan sebagai wajib usuli. Wajib usul, bukan wajib farad. Maksudnya kata bi makna annahu, dengan makna bahawasanya illam ya'rifu, jika tidak mengetahui akan dia. Rujuknya kana? Rujuk kepada dalil tafsir tu. Al-mukallafu, rujuk kepada dalil tafsir lah. Jika tidak mengetahui akan dia akan dalil tafsili,
Al-mukallafu oleh mukallaf. Hu tu, yang arif hu tu jadi maf'ul. Jika tidak mengetahui akan dia akan dalil tafsili. Al-mukallafu oleh mukallaf. Jawab lam yakun mu'minan. Nasaya tidak adalah dia tu orang beriman. Kafir. Berat ni. Tu jawab. Lam tu jawab lam yakun. Nasaya bukanlah ia. Jawab gitu. Tidak adalah ia. Bukanlah ia. Mukminan lagi. Ya bukan orang mukmin lagi. Berat kita ni. Ni pendapat dia ni. Dia panggil dia Abi Sa'al Asfiraini. Kata macam tu. Jadi wajib dah setiap orang kena tahu siapa peranan akidah ni dalil ijmali. Kalau tak tahu dalil ijmali tak mada. Bila tak mada, iman tak sah. Bila iman tak sah, kau kafir. Tu akidah tahu dah. Tapi tak tahu dalil. Berat dah. Tak usah ngaji jalan ya dah. Jangan ringing. Kita cari yang ringing ya. Tak boleh nak ngaji berat ni. Tapi dia baca lagi tak. Lepas tu dalil apa dia kata? Wa hadza ani nak royak istilah ni. Dan bermula ini. Rujuk kerana ini. Ini tu kena ada hazal kil lah. Ini perkataan lah. Ini ni fihi ada padanya, ada pada hazal kil ifratun. Ifrat ni bahasa kita kata telajak, melampaui, melampau. Tahu melampau? Melampaui. Ni hukum ni itu ni pula orang buat kita ni. Kita ni hukum dah terlampau hukum. Ifrat mah terlampau. Berat benar lah. Mana kita tak kuasa lah. Apa? Saya kata ini lah. Wa harajun syadidun. Harat mana dosa yang bersangat teh. Sangat bersangat teh. Apa? Orang panggil sepik telajak. Harat asal mula dosa sini sepik telajak. Syadid mana-mana bersangat teh. Orang panggil jala jadi sepik telajak. Tahu sepik? Sukar. Harat asal mula ya dosa. Asal mula. Laisa 'alal harat ada sebut oleh Quran. Kalau kita nak panggil sepik telajak jadi sukar telajak. Ada juga ulama kata macam tu kalau duduk sini enggak hukum. Siapa dia kata gini ni? Ni ulama kata ini pula. Kama qalahu sebagaimana berkata akan dia akan hazal kili oleh Salahuddin Al-Alaqi. Tu kata gitu. Salahuddin Al-Alaqi. Al-Ala'i. Hamzah dah. Al-Ala'i. EU. Dia kata gitu. Jadi kata hu tu kena pada al-qil, hazal qil lah. Hu tu. Kata macam tu. Lepas tu kata wa naqalahu dan telah memindah akan dia akan hazal qil anhu daripada Salahuddin Al-Ala'i. Siapa dia? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Hafidh Ibnu Hajar. Oleh Hafidh Ibnu Hajar memindahkan dia. Kata lagu ni. Wa kama nassa alaihi al-Ghazali dan sebagaimana barang yang telah menas atasnya oleh Imam Ghazali. Kalau you kata tua macam tu, Imam Ghazali kata haitsu qala. Sekira-kira berkata Imam Ghazali asrafat masa kita telah melampaui telajak. Ta'ifatun oleh satu kumpulan, satu jamaah, satu puak. Fakaffaru maka mengkufur oleh mereka itu. Taifah ni. Taifah tu taifah satu kumpulan.
satu puak daripada jemaah ulama lah. Ya hukum kufur. Kafaru awamal muslimin. Taruh orang awam muslimin hukum kufur lagi. Tahu tak? Orang Islam ramai-ramai hak ngaji akidah lah. Islam tak ngaji tak kira tak panggil awam muslimin. Jadi awam muslimin ni orang Islam hak mengaji akidah lepas pada fardu ain. Itu awam muslimin. Ha. Kalau bahasa orang Islam tak ada ngaji akidah, kita tak panggil awam muslimin tu. Waktu awam ramai-ramai, awam luawi panggil. Pak Islam pada lurah aja. Orang panggil dia kata tu orang Islam dan mak dia Islam, ya orang Islam. Ni awam muslimin ni orang panggil kebanyakan orang Islam ramai hak mengaji usuluddin lepas qada fardu ain, panggil awam muslimin. Paya tu kalau gi hukum dah dalil tu duduk dalil tafsili, imam kata dia tu pelajak macam tu. Hingga siapa orang awam muslimin ramai-ramai tu kufur belaka. Gitu kan. Jadi kena ke siapa dak nu? Imam Ghazali tak nampak lah. Imam Ghazali tak nampak lah macam ni. Orang panggil Imam Ghazali tak setuju perkataan hak sani tu. Kena tahu dalil tafsili tu. Aspiraini tu. Jadi turut Imam Ghazali ni dia tak setujulah dengan perkataan itu kerana orang panggil benda ni bawa kepada jadi sepik, jadi halus pelajar. Jadi sukat pelajar. Habis tu Imam Ghazali tak nampak. Maksud dia lagu tu lah maksud dia. Lepas tu dia kata lagi. Wa za'amu dan menyeka oleh mereka itu. Mereka itu rojak ikana ni. Rojak pada taifah. Menyeka ni bahasa kita kata petua dengan tidak ada nas. Orang panggil buat hukum dengan tidak ada nas. Keluar hukum dengan tidak ada nas. Itu mana menyeka. Jadi ia berhukum dengan tidak ada nas. Orang panggil An-naman, ni kata. Sesungguhnya mereka lam ya'rifil aqaidah, mereka yang tiada mengetahui ia akan aqaid bil adillati dengan dalil allati harraruha, yang telah menghurai mereka itu akan dia bahwa kafirun, hukum kafir. Tengok dia kata. Sampai tu Imam Ghazali terlajak. Kafir. Tu. Jadi kena ni, Imam Ghazali kata tambah lagi kata. Fadayyaku rahmatallahil wasi'ata. Orang panggil jadi piciklah mereka itu, yang memiciklah oleh mereka itu akan rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Rahmat Allah Ta'ala luas. Bila kita pergi buat macam tu, jadi pelajar yang panggil. Pelajar disepit lah rahmat Allah Ta'ala boleh pada orang-orang sampai perekat tu. Nak tahu dalil ijmali, nak taklid tak boleh. Jadi orang semua tu tahu dalil tafsili lah kau. Jadi sepit pelajar. Suka benar lah. Wajalul jannata, dan menjadi mereka itu taifah ni, mereka itu jadi dayaku ni pun memicik mereka itu taifah kat satu kelompok tu, dan menjadi mereka itu al jannata syurga mukhtassatan yang tertentu bi taifatin yasiratin minal mukallafin, tertentu dengan satu kelompok dan satu grup, satu kumpulan yang sedikit sahaja daripada puak-puak mutakallimin. Puak sedikit je lah. Jadi serga ni tentu pada puak tu lah. Puak-puak yang tahu dalil tafsili. Puak tahu dalil tafsili ni. Ni banyak ke puak yang mengaji. Dan orang panggil ilmu usul ni hak kuat benar. Tahu ni.
Tapi hak kebanyak ke ulama tak saya baca dalil banyak. Kebanyak ke ulama tu dalil tafsili lagu ni. Le satu-satu kampung kena ada seorang. Lepas tu semua orang tu dah tahu dalil ijmali. Tiap-tiap orang ni hak wajib kena tahu dalil ijmali. Lepas tu dalam satu kampung ni kita tahu dalil tafsili seorang. Lepas tu bila ada muga syubhat, muga keliru, muga kesamaran mari, bila kita nak lepas masalah pergi jumpa ayat ni. Kalau sekiranya tak ada orang tahu dalil tafsili, dosa habis apa tu? Kerana muga keliru tak ada pian nak ukar, nak lepas. Nah, jadi hak tahu sini dia panggil fardu kifayah. Hak tahu ijmali ni orang panggil fardu ain. Tu hak kebanyak kenya. Tapi kau ni kata kau tahu macam tu habis tak ada bahasa. Dah macam tu. Orang marisa ke tu lepas bucun lepas tak kena gaduh dengan rasa kan. Ada juga setengah-setengah kata macam ni. Tiap-tiap satu marhalah. Misalnya ni satu marhalah ni pan satu orang, patut kita pergi pula satu marhalah ada satu orang. Satu marhalah pula ada satu orang. Jadi untuk nak jaga muka-muka hak sepahat. Jadi hak tahu dalil ijmali, nak tahu aku tiap orang tu. Untuk pada ain. Patut tiap satu mahalah, misalnya sini satu mahalah ada seorang. Ini satu mahalah ada seorang. Situ mahalah ada seorang. Patut bila muka mari, lemon lekat, ia ni berlepas. Lepas ia ni menolak. Sini ia ni menolak kita. Tu dalam tafsili tu hak tahu fardu kifayah tu. Contoh dia. Ayah contoh ngaji tak apa lagi ni. Dalam tafsili dia royak dah ngajar dah. Orang tua dia ngaji malam-malam. Tu dalam tafsili tu. Kalau royak ni cerah. Dia kena mari malam ngaji Baqarah. Malam ngaji Baqarah tu malam 1. Hari Jumaat malam 1. Hari Rabu malam Khamis. Tu ada royak dalam tafsili dah situ. Kalau orang tua tahu pasal saya nak royak tu, katanya macam tu panggil, ia banyak. Diwujud macam mana dalam tafsili. Hidayah macam mana. Bakar macam mana. Dah hari. Wajah istilah cara buat satu-satu dengan siapa kau, kita buat tu baik natijah boleh. Bukan kata mana dalil tu ada, alam ni ada. Tu bukan tu. Tu nanti dek nulah. Lambat tu. Tapi ni orang hari ni banyak ketahu lakon dah ni. Baca ni. Kalau kita royak satu persatu tu kata mukadimah tu dia guna tu kena mukadimah. 1 2 3 4 5 tu mukadimah tu panggil dalil tafsir tu. Mukadimah sughra, mukadimah kubra, mukadimah la kubra dak mai-mai lagi tu baik natijah. Tu kita susun mukadimah tu baik satu natijah. Berapa mukadimah? Kadang-kadang siapa? 10 mukadimah. Kadang 8 mukadimah. Tu mukadimah tu sebaris tu. Panggil mukadimah tu baik natijah belakang. Tu payah tu ilmu mantik. Punya tu. Habis. Apa dah? Payah dah? Ada gitu? Jadi baca-baca tinggal banyak tu ya habis kat tu alihah tu intaha hamzah tu fatwa haza bermula ini wallazi fi yusi di dalam kitab ayusi nama ni nama pengarah tu dia kata kena kitab ni annad dalilat tafsiliyah sesungguhnya dalil tafsili kalau kita terjemah bahasa kita tu dalil dengan secara perinci. Tu kalau bahasa kita panggil dalil dengan secara hurai satu persatu. Hak sani dalil dengan secara ijma, dalil dengan secara borang, dengan secara ringkas, dengan secara kasar-kasar. Kata kita kasar-kasar dah.
Hak ni dengan secara satu persatu. Pada ceritanya ulama kata wajib cara ni ni. Lepas tu dirakkan oleh Imam Ghazali. Berat dah tu. Lepas ni dalil tafsir ni la yatawaqqafu alaihi. Tiada ataupun tidak terhenti di atasnya, di atas dalil tafsir itu al-imanu, oleh beriman, hatta indaman, sehingga di sisi mereka terkena ulama. Mereka tu. Sehingga di sisi mereka qala yang berkata ya biwujubihi, dengan wajibnya, wajib dalil tafsir itu alal a'yan, orang panggil alal a'yan, di atas orang panggil setiap-tiap orang. Tu. Tak tiap-tiap orang. Dia kata wa ala hadza, dan di atas ini dalil tafsir itu fawujubuhu, maka bermula wajibnya dalil tafsir min qabili wujubil furu'. Ni yang mari rak ya terdari pada pihak wajib furu' tu je, bukan wajib usul. Ha, ni ulama ni kata wajib furu', bukan wajib usul. Jadi tafsir ni. Tu dia oyak tu. Saat ni oyak tafsir dulu. Lepas tu ulama kata gitu. Lepas ni ulama mari jalan hak ni gingin sikit. Wajib furu'. Dengan mana kena? Bimakna. Dengan makna lagu ni pula ni. Ni kuat agak lah. Dengan maksud, dengan pengertian. Dia kata annal mukallafa, bahawasanya orang mukallaf ya'si, berdosa ia bitarkihi, dengan meninggal dalil tafsir ini berdosa. Iman sah tapi berdosa. Ni kau itu dah ni. Orang jalan ni dah ni banyak. Jadi orang duduk dalil ijmali ni sah iman, bukan hukum kafir, tapi dosa. Bagi tenang. Tu habis tu. Hak ni juga kafir dah. Hak kafir tu berat. Hak ni ada dosa. Dosa ni dosa. Dosa buku iman ni besar, dosa iman ni. Kerana dosa ni orang panggil dosa, baru kita faham oleh dosa iman. Dosa iman ni ia dosa tiap lahzah. Dia tiap lahzah, ia dosa. Bila lama, ia iman kita kenipis. Tahu nipis? Bila iman kenipis, ke masa kita duk kuat lama, tak apa iman tebal lagi. Bila kita berlaku sakit, iman kenipis. Berkat nak mati, mula nipis benar dah. Situ tempat nak cabut, nak tangkap iman. Kerana dosa masalah iman. Orang panggil ditakut di atas dia tu, bila mati tanggal iman. Jadi nak sama hukum kafir. Tu je jalan yang bawa. Takut lagi. Sebab tu kita walau bagaimana kena usaha wisapa dalil tafsiri. Dosa bak keimanan. Dosa bak keimanan. Tak supaya dosa semaya. Dosa semaya kalau kita tinggal tu je dosa. Kalau kita tak kerja ya. Hak ni ya dosa banyak masa. Berkekalan. Apabila dosa bak keimanan, orang panggil ya kenipi iman. Bila nipi iman tu ditakut-takut, dibima-bima masa nyawa hambuh nafas yang terakhir tu, situ takut habis iman. Bila iman habis, kafir sama dengan hak nu.
Dia kata la, bukan, mana tidak, bimakna dengan arti anna imanahu, bahasanya imannya imam mukallaf tu mutawakifun alaihi, terhati di atasnya, di atas dalil tafsir lidah. Seorang tu dah hukum dia tu orang beriman, tapi iman yang deraka kepada Allah Taala dengan sebab tinggal dalil tafsili. Gitu. Faham tak? Nak pergi baca kok kata alif pun faham dulu. Apa tu? You know? La, bukan ataupun tidak, gitu. Mana? Bimakna dengan arti gitu kan. Ya, tidak, bukan dengan arti bahawasanya iman itu terhati mutawakifun, terhati ia alaihi, di atasnya atau dalil ijmali, bukan macam tu. Jadi kalau tak tahu dalil ijmali pun tahu dalil tafsili, sudah dihukum orang tu orang yang beriman, tapi iman yang berdosa. Hak kau saat ni kira iman ni terhati di atas dalil ijmali, itu dalil tafsili. Kalau tak tahu dalil tafsili, dikirakan orang tu orang tidak beriman. Hak ni tak, bukan iman terhati di atas dalil tafsili. Tak tahu dalil tafsili pun maksudnya dalil ijmali. Dia sudah beriman dah, tapi tak tahu dalil tafsili itu dosa. Sah dah tapi berdosa. Pak, apa faedah pula kita kalau duduk situ dah? Nak lagi berdosa dah. UC Imam Ghazali tadi. Ya, Imam Ghazali tadi ya rak kau nu, kau mula-mula nu. Kau mula kata nak tahu dalil tafsili tu. Pahak ni, ya wagi lagu ni dia panggil dekat-dekat. Cara ya dekat-dekat bawah. Kita jauh mana, tu tak tekah. Lepas itu bagaimana tengok itu? Fatahassala, fatahassala ni orang panggil ringkasan ni. Maka orang panggil natijah. Fatahassala, hasil, dapat. Maka dapat, orang panggil khulasah, dapat ringkasan. Anna fid dalil tafsili, bahawasanya tentang dalil tafsili ni salah satu aqwalin, 3 kaum, 3 pendapat. Tebik macam tu, tebik 3. Jadi dalil tafsir 3 lah. Tebik mana? Al-awalu ni qaulul awal. Kaum yang pertama, annahu bahwasanya rujuk pada dalil tafsir itu wajibun alal kifayati, dia panggil wajib akan atas wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah tu. Dalil ijmali. Mana wajib fardu kifayah? Dah, tafsili tu. Satu. Subuh kita royak adil. Fardu kifayah. Patu asani, kaul sani. Annahu mamdubun. Mamdubun sunnah. Mamdub mana sunnah? Sunnah jauh ni. Wa mahallu hazaini, dan bermula tepat bagi dua ini perkataan. Tepat dah dua ni perkataan. Ba'da ma'rifatil ijmali, kama dia daripada mengetahui dalil ijmali. Walau bagaimana pun kena tahu dalil ijmali. Lepas daripada tahu dalil ijmali, selepas pada dia tahu makna lepas, selepas daripada dia mengetahui dalil ijmali. Itu orang panggil wajib fardu kifayah. Jadi kena tahu dalil ijmali.
tahu dalil ijmali. Setengah ulama kata tahu dalil tafsili tu, ono tu sunat yo. Ono kata fardu kifayah. Tapi selepas ada orang tu tahu dalil ijmali. Lepas tu kita tahu ono. Tu dia panggil tu baik lagu tu. Kama yu'khazu sebagaimana yang diambil faham, yu'khaz dengan makna diambil faham. Bukan makna diambil betul-betul, tak diambil faham. Mimma marra daripada barang yang terlepas dua tak ni. Faham yang tiga ni? As-salisu ni tubik yang tiga, ni kata tiga pendapat. Annahu wajibun 'alal a'yan. Wajib di atas tiap-tiap seorang. Tiap individu. Lakin gitu. La yatawaqqaful imanu alaihi ala ma marra. Sungguh pun kata wajib itu wajib atas tiap-tiap orang tu, tetapi lakin la yatawaqqafu tiada terhentilah oleh beriman alaihi di atasnya, di atas dalil tafsili tu. Nah ya tak ala marra di atas barang yang terlepas dak. Bukan terhenti di atas beriman tu, di atas dalil tafsili dak. Jadi waktu bih tiga kaum. Ada. Lakin jumhuru ala annahu yakfi dalilul ijmaliyu. Wallahu a'lam. Dah. Tak payah tanya macam tu. Duk ngaji 40 ngaji di Pio, macam mana saya tak dengar, tak tahu lah. Macam kita ngaji 40 betul ngaji 40 tu. Lepas tu ngaji tu dalil tu macam mana saya tak dengar. Kalau dengar saya dengar ni orang panggil dalil ijmali. Kalau duduk surah-surah saya ni dalil tafsili. Pas saya dengar macam mana tahu saya tak tahu. Nak jawab macam Pio duduk ngajar. Apa Pio yang dengar kita tak tahulah. Apa dengar orang mengajar macam mana, dah kita dengar macam mana saya tak tahu macam saya nak hukum. Tak, maksud saya kalau macam kita tahu sifat doktor, kita kategori tahu dalil ijmali itu, kita tahu dalil tafsili. Ya turut dalam kitab ni tu kalau tahu dalil ijmali masih berdosa. Kena tahu dalil tafsili tu baru lepas daripada dosa. Nampak? Tapi bab imam mada dah. Tapi orang panggil imam mada pun masih berdosa lagi. Pak kita nak duduk kat situ. Pak dosa tu. Puasa nak duduk lagi. Sama dengan tak maya tu dosa tu. Tak maya dosa tak? Dosa. Tak tahu dalil tafsir dosa tak? Dosa. Sama dosa tu. Tak semaya kupur tak? Tak kupur. Tak tahu dalil tafsir kupur tak? Tak kupur. Imam ada. Tu orang panggil dosa. Dosa apa tu? Dosa porok. Imam sah, imam ada. Kita ada situ. Asyik. Dalam pendapat yang tiga. Yang ambil satu pendapat tak boleh. Pegang kifayah. Boleh. Tapi berdosa lah. Dosa tak dosa. Kita nak fardu kifayah boleh. Kata fardu kifayah. Dah. Kita bakal fardu kifayah, jadi kita ni tak dosa lah fardu kifayah. Nampak? Tak dosa. Dah kita ada cukup dah. Alih. Tak tahu. Kerana bila mari muka sebahat lagi, biar nak lepas. Biar nak nolak. Nak tahan agama. Tak ada orang kita kena kacau. Kita rasa habis. Kalau ada tak apa. Kita fardu kifayah cukup. Yang mana paling rajin Ustaz dalam 3-3 kaul? Paling rajin. Paling rajin lagi duk kena tahu dalil tafsir dia rajin. Jadi kita duduk nak ia lepas daripada dosa gitu. Tu dalil tafsir dah tu.
Kau tafsir 1/5 royak habis. Tapi ya dua tu baik tu. Macam duk surah duk hurai tu orang panggil dalil tafsili. Lepas tu kita faham tak? Kita faham. Lepas tu kita pandang tak surah? Tak ada. Orang panggil kita dalil ijmali. Ada tak? Di perut tu nampak tak? Nampak? Bila orang surah? Dah, kita boleh lah. Kita reti. Semua dah orang surah tu kita faham belakang dah. Kita pun nak surah pula tak boleh. Orang panggil kita ni dalil ijmali. Waktu orang mengajar tu dalil tafsili. Tapi kita dapat tu ijmal pasal kita nak hurai tak boleh. Cara wajah istidlal tu lemah. Kita daripada nak cerita, nak royak, nak hurai, nak menerang, orang panggil cara-cara berdalil. Cuma kita tahu di perut. Nampak di perut. Faham? Tapi nak hurai tak pandai. Apabila kita mengaji lain kali pula surah. Macam ni. Aku tahu lama dah. Dia kena fahami 100% lah. Kalau 70 tu tak sah lagi. Dari situ benar alih jadi orang panggil dua, tebik dua tu. Cara buri tu orang panggil tafsili. Balik kita tu ada dua balik kita. Kalau kita boleh royak, boleh tafsir, orang panggil kita duduk dalam tafsili. Kalau kita alih, faham je, reti je. Nak royak alih, orang panggil dalil ijmali. Kerana hakikat dalil ijmali dalam tafsili itulah je. Cuma hak ni pandai royak, hak ni tak pandai. Tak, ya kita kena dalil akal je lah. Ayat tak kena gaduh. Dah kita tak boleh. Cara kita lepas dalil panggil, dia boleh salah satu, bukan kena wajib pun dua. Sahabat itu jangan berhak arak mari. Mai dalil akal lah. Dalil akal ni, dalil kita nak pusing, kita surah kita hurai, siapa maksud yang kan tak? Gitu lah. Ni, kita duk hurai ni. Dia panggil maksud yang sama dah macam tu. Kalau kita baca pun kena surah macam tu juga. Sampai tu dalil akal ni mada dah tengok ni. Kerana ni maksud yang Quran dah. Ni macam tu ya. Kalau kita baca yang Quran kita tak faham, tak erti kata, tu tak masuk lagi dalil ijma, tak masuk. Tak boleh. Tak boleh. Ya banyak kalau kita buat ya banyak perkara. Ni kita dah ajar tak ada royak ke ya. Tak ada royak ke ya. Semua duk dalil akal gitu. Tapi kalau orang yang ia kena berbetulan dia panggil. Jadi muafakat dengan hak dalil akal tu. Kalau kita orang yang pun kena surah tu baik sama dengan dalil akal. Dah kerana maksud dalil akal ni orang panggil maksud daripada ayat Quran dah. Susun ni pada tu dah. Bukan lari pada tu. Kalau lari pada ayat salah. Cuma dah hari ni hak tu royak tu, royak dalil akal. Ayat Quran tak ada orang mari. Ada sikit-sikit lah tak kira. Nanti mula tu bila kita boleh dalil akal, kita orang ayat kita bahas ayat Quran. Lepas tu mari pelaga dengan akal. Nampak masuk sedap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lah. Saya dah hari ni lah. Aku ni. Ada tak hari ni? Mukhtasar. Muka apa? Kita tak pokok boleh beli. Kita tak apa rial lah ni. Apa ringgit kita? 5? 3? Beli kita tengok dengan lama-lama bila kita besok boleh. Mana pandai apa kita ni bukan tinggi sangat ni. Kita ni. Rendah ni.
Summa zakaro. Tengok. Jumlatan min hurufil khabdi faqala. Summa. Makna sebenarnya kita tu kemudian. Makna summa. Kemudian. Zakaro. Telah menyebut ia musannif pula. Mana? Musannif menyebut. Zakaro tu jumlatan akan satu perhimpunan, di mana jumlah. Jadi maf'ul lah. Akan satu perhimpunan min hurufil khabdi. Ni kalau bahasa kita ngaji dalam nahwu Arab tu boleh tanya dah tu. Ngaji hok malas nah. Hari Ahad malam Senin. Apa lah? Dia tanya tu, tanya ni. Kalau dia tanya teming, dia tanya gitu. Min jumlat dah min, dak apa sikit ada jumlatan. Summa dia panggil haraf atas. Zakaro orang panggil fi'il madhi patah akhir. Ya sah nak masuk. Zakarat, zakartu, zakarta, zakarna. Ya boleh dah? Ya boleh. Oh, ni fi'il madhi oi. Tu alamat yo. Qad zakaro. Boleh tu. Zakaroni. Boleh tu. Itu alamat-alamat fi'il madhi. Itu zakaroni yang panggil fi'il madhi. Kemudian telah, pasal mana telah? Telah menyebut ia pula musannif. Pasal mana telah? Kalau gitu bila pasal mana telah menyebut dah. Itu orang panggil zakaro pasal mana? Lagi akan menyebut. Itu orang panggil. Lagi akan menyebut ia musannif jumlatan akan satu perhimpunan. Dia sebut satu perhimpunan min hurufil khabdi. Min tu orang panggil haraja. Min tu orang panggil haraja. Saya pun. Min orang panggil haraja. Lepas tu min tu haraja yang ada puasa kita ngaji dah. Haraja ada berapa jenis dah? Terbagi kepada berapa haraja? Haraja terbagi kepada berapa? Terbagi, bukan tanya tak ada berapa dah. Kata haraja ada berapa? Itulah ini. Haraja terbagi kepada berapa bahagian? Ngaji lah bajuri kan? Bajuri itu ada ayat satu sikit. Haraja terbagi kepada 3 bahagian. Satu, ia panggil haraja asli. Tu ini tu. Yang 2 haraja zaidah. Yang 3 haraja apa? Syibih zaidah. Habis itu ngaji ni kalau kita dah ikut je, kita ingat macam tu. Lepas tu bila kita sudah tahu dah kata haraja terbagi pada 3 bahagian, haraja syibih zaidah, haraja asli, haraja zaidah, kita tahu haraja sini haraja apa? Tu kita tahu. Haraja asli. Bila haraja asli dia berhajat kepada berapa? Tu. Zaidah tu nak ada sama. Berhajat kepada 3. Satu, muta'allaq. Yang 2 makna. Yang 3 majrur. Apa? Dia payah. Kalau bahasa kita nak huraikan sikit, lama gitu. Kalau bahasa kita huraikan, kita baca ayat mana tu cepat. Kalau huraikan sikit ya lama dia nak macam tu. Kalau gitu bila kita temin haraja asli, dia nak pada muta'allaq. Mana muta'allaq dia? Tak ada muta'allaq. Tak ada. Bila tak ada, wajib kena takdir. Takdir macam mana? Takdir orang panggil kaedah kita nak takdir, kena cari isim mustaq. Isim mustaq. Tak isang ngaji isim mustaq, tak isang. Tak tahu. Payah. Dia ada isim mustaq, ada isim jami'. Isim mustaq semua ada 7. Waktu ngaji dah seorang pula. Payah. Kita tahu karah bu, payah. Ya, ada banyak pening kepala. Pening kepala aja hingga lagi. Panas hati pula tambah. Tu kata lekat kan tu. Isim mustaq panggil. Kali takdir macam mana?
Kena kata kainatun. Kata itu. Kainatun tu kena kata kainatun dah kerana ia jumlatun. Kainu, jumlatun ni kainu tak sama pula. Muannas sama muannas. Kelimah ya tu. Kainatun. Kainatun kita takdir tu orang panggil muta'allaq bagi min. Bila muta'allaq bagi min kita takdir mari tu, i'rab jadi apa? Tanya pula i'rab apa? I'rab apa lah? Ego. I'rab apa kainatun tu? Kalau kita bahas dengan min dia jadi muta'allaq bagi min. Nak i'rab pula. Kainatun tu. Mutadak nak cari khabar pula. Kau banyak lah. I'rab ikut yang ada. Kainatun i'rab jadi sifat. Sifat bagi mana? Bila kata sifat kena cari mausuf. Mana mausuf dia? Mausuf dia jumlatan. Bila jumlatan, dia kena baca kainatan. Tak boleh baca kainatun. Kerana sifat dengan musuh dia sama. Kalau sifat nasak, itu musuh nasak, sifat pun kena nasak. Musuh rapuk, sifat kena rapuk. Dia kena muannas sama muannas. Jumlatan kainatan. Kainatan tu orang panggil i'rab jadi sifat bagi jumlatan. Macam mana boleh kita nak i'rab di sifat bagi jumlatan? Jawab dia jumlah yang duduk kama dia daripada isai nakirah. Kerana jumlatan tu orang panggil isai nakirah. Kainatan ni orang panggil satu jumlah. Jumlah duduk pada kama dia daripada isai nakirah, i'rab jadi sifat. Itu kemudian lagi akan menyebut oleh musannif ia musannif akan satu perhimpunan yang adalah ia daripada huruf-huruf khafati. Tak faham ke? Faham lah. Jumlah yang duduk selepas simakirah. I'rab jadi sifat. Simakirah i'rab di hal. Itu nak ingat tu. Kaedah orang ni. Orang ngaji nahwu ni kena ingat kaedah. Kalau tak ingat kaedah, apa hal ingat kaedah ni? Kita pergi baca fiqh, kita baca usul, kita pergi baca hukum-hukum yang lain tu, baru tu tak salah, tak silap, tu betul kerana kita guna kaedah. Jadi tu hukum baru sapa kepada tua kita. Kerana kalau kita baca sendiri kita. Kaedah pun tak tahu. Baca lopak-lopak tahu tadi apa. Cuma pandang mana. Pandang arti. Tu jadi masalah. Tengok macam ni buat tu. Kemudian kalau kita telah menyebut. Kalau kita telah menyebut tu salah pula. Ni panggil zakara fi'il madi dengan makna fi'il mudhari'. Pasal kalau kita bahasa makna zakara man telah menyebut. Mana menyebut? Telah ni lepas dah. Lepas lagi menyebut. Tak lagi kena. Lalu tu kita nak lagi akan menyebut. Dia panggil fi'il madi dengan makna fi'il mudhari'. Tu tengok kerana hati tu. Tepat ya. Nampak tak? Ini Izai. Payah sikit. Dia payah sikit, payah banyak tahu lah. Tu kena buat lagi tu. Kemudian mana lagi akan menyebut ia musannif. Menyebut akan satu perhimpunan. Satu perhimpunan yang adalah ia satu perhimpunan sana itu daripada huruf-huruf khafa. Jamuk. Huruf tu jamuk. Jamuk daripada harfun. Harfun huruf. Kita panggil. Kalau itu sini kita huruf apa? Mana kalau semua zakara faqala apa tara atas tu? Apa tu? Lagi kan sebut maka berkatalah ia musannif. Apa tu panggil harap atas no? Atas pada zakara. Kalau dia panggil atas dengan apa ni?
atah lit tertib wa ta'qib. Orang ngaji nahwu. Tertib wa ta'qib tu makna dia. Makna apa? Lagu mana? Tak kala dia menyebut, selalu dia kata. Tak kala dia nak menyebut lagu kan sebut, selalu dia kata. Jadi tak sengai lama ah. Supaya ni kalau orang ngaji hadis. Fa iza kabbara fakabbiru, ada rupa tu. Apabila takbir ia tu imam, maka hendak takbir lah oleh kamu. Nak wingai lama, selai lama tak boleh terimam dengan makmum tu. Allahu Akbar, kita pun Allah. Kalau Allahu Akbar, kita pun duduk lama. Tu nak luput tu fadilat takbir dengan kita semaya tu. Tu reti dipo tu. Itu boleh hukum ah. Engkau ni. Kena? Fadilat jemaah. Fadilat jemaah nak luput tu. Sampai tu dia hidup di dalam sah tu. Kita duduk siap dah ni. Nanti siap dah. Betul imam Allahu Akbar, habis roh. Akbar, kita buat Allah haludah hati manusia dapat fadilat. Orang panggil takbir yang pertama, takbiratul ula. Tu faedah dia. Pakalu tak imam Allah, kita buat Allah, tak imam tak ada su. Tu orang panggil serentak. Sekali tak sah haludah. Tu reti dia rupa. Kata imam Allah Akbar, lama sengai lama. Kita pun Allah. Luput fadilat situ. Tu reti dipa tu. Orang reti dipa tu upaya hukum fiqh. Hukum fiqh tu baik sini ni, tu baik ni. Hukum. Sampai itu dia baca seko-seko duk baca dalam nahwu ni, kita kena tahu. Ni jadi ni, ni jadi ni, ni jadi ni. Itu baik masalah. Demikian agak takbir istiqalah. Saya takbir tu ihram. Takbir tu ihram. Dia kena lepas ke dia sikit. Lepas belakang sikit. Takbir Allah Akbar, kita Allah. Kalau sertak tak boleh. Kalau lepas dulu tak sah. Sertak tak sah. Kalau takbir tak ada siapa di ra lagi ya. Allah Akbar, Akbar dera. Akbar dera. Kita pun Allah dah, tak sah dah. Tu reti dipo tu. Tu dah ya. Kalau takbir intiqalat, takbir tu ihram. Takbir intiqalat pula. Kata imam Allah, Allah nak rokok. Allah nak rokok. Imam Allah kita pun Allah, tak boleh follow semua. Yang masuk kat tu. Tu, masuk kat po. Pernah macam mana? Allah, imam kena kata banyak. Supaya tidak ada tempat kosong-kosong lagi. Takut Allah, patutnya aja. Dan Allah Akbar, tunggu saja. Dapat rokok. Tak ada tak? Kau tunggu tak? Tengah-tengah. Tunggu sampai dia rokok. Allah Akbar, tu ada rokok dah. Tak ada tak? Yang naknya, begitu gerak ni selalu mulut. Allah Akbar. Tu. Bersapa tu, serta dengan mulut. Akbar. Supaya tidak ada lagi tempat-tempat kosong orang panggil dalam semaya. Tempat-tempat luar. Tempat-tempat yang tidak ada baca ni memang saja. Itu saja. Dah Allah Akbar sudah. Allah Akbar. Itu saja. Kadang-kadang itu saja ya. Ya tak ada dalam semaya macam tu. Lepas tu makmum pula. Bila makmum takbir siapa? Allah Akbar. Sampai itu. Baru makmum. Habis Akbar dulu. Allahu Akbar. Jangan itu imam Allah. Allah lalu dah. Tewah. Tahu tewah. Tewah tahu. Kapu orang pun tewah. Pakai tewah kat sini bang. Tanding. Pas tanding dengan imam tak boleh nak sudah dulu. Boleh sudah dulu. Macam mana pun sudah belakang. Lupa fadilat je. Kena ingat. Sabit tu tak imam nak pandang tak? Tak imam tahu. Sami Allah apa tak? Sami Allahu liman hamidah. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Betul tu baru Rabbana lakal hamd. Tengok-tengok tak?
Timis sami Allahu liman hamidah. Makmu tak kata dia makmu. Rabbana walakal hamd. Tu bukan mazhab kita tu. Ngaji fiqh capu mazhab. Mazhab Hambali tengok nulah. Tak ada dalam mazhab kita tu. Dalam mazhab kita, timis sami Allah, makmu sami Allah. Sama-sama sami Allah. Lagi buka lagi tak pekah tahu. Lepas juri tak ada oyak ke tengah tu. Kadang-kadang kita capu mazhab semaya. Tengok le TV, tengok le drama gitu ya dah. Dah macam tu ke tak semaya. Ya tahu dia nak buat pelakon ke tengok gitu. Je. Nak tunjuk-tunjuk itu je. Lepas kita ikut. Pas itu betul di belakang tu Rabbana tu dua pendapat. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Dalam kitab Kifatul Akhyar yang uri hadis dua-dua, tapi afdalnya tidak ada waw. Ya faham pula, ada Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dia kata afdalnya, pahala boleh banyaknya tidak ada waw. Tu kita tengok dalam kitab Kifatul Akhyar. Kita tak tahu tu. Orang kata walakal hamd tu yang mana lebih tahu, yang mana afdal. Pak kita juga ikut ya. Bila-bila lagi ustaz kita macam tu, dah kita pun macam tu lah, kita tak tahu. Sebab itu ngaji ni dia kena pandai agak, tengok kita sendiri. Jangan semata nak ikut ya. Waktu perkataan ulama siap dah. Dalam kitab Kifatul Akhyar ada, kitab Kifatul Akhyar. Ada? Beli. Dua juzuk, tapi waktu juzuk besar tu besar tu. Tu buat naskah baru. Kifatul Akhyar Arab lah. Baca ni boleh lu, baca ni apa. Tapi yang mati sama dengan bajuri. Mati sama. Bajuri orang panggil Fathul Qori. Fathul Qori, bajuri Fathul Qori, Kifatul Akhyar Fathul Qori. Kitab Bujarimi, kita kenal Fathul Qori. Tu semua tu Fathul Qori bakon tu. Mati asal. Lepas tu orang ni sarah ikut ni, orang ni sarah ikut ni, orang ni sarah ikut ni. Macam ni kita ngaji ni. Baik. Faqala maka berkata ni kalau lurah baru lapo ta'qib wa tertib ni dia panggil selalu berkata gitu tu maka selalu berkata macam ni kata dengan secara jumlah tetapi dibubuh sarah ni oleh tuan kitab ni lah apa sarah. Wahia min ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf hingga sampai akhir tu. Apa ni nak urai satu. Wahia dan iaitu rujuk pada huruful khabdi. Wahia tu. Huruf khafa tu. Hiya tu orang panggil muannas, huruf tu orang panggil muannas jamak tu. Kerana ia jamak, tiap tak jamak dihukum muannas. Gitu. Tak kira lah jamak tak sejamak puasa jamak hukum muannas dah. Dah. Jamak muzakkar ya kalau orang boleh lagi tapi tak apalah. Dah. Kalau orang domain ni. Domain ni kena orang jamak domain ni. Ni, lonyok ni. Dah nak jamak muzakkar kan? Muzakkar tu jatuh lah muzakkar tu jamak tu. Dikatakan muannas, hukum dia. Bila jamak. Sampai itu domain ni dia kena orang muzakkar. Itu nak muzakkar orang muannas kerana dia jamak. Wahia dan iaitu huruf qabdi tu khafa tu. Min. Ni kalau kita nak tahu min ni ada berapa makna dah. Buka kitab lain pula. Kalau kita Alfiyah. Alfiyah. Orang ngaji dulu itu Alfayah. Bukan Alfiyah, Alfayah. Tak tu. Tu min ada berapa makna, kita tahu. Tapi makna asal ya tadah min tu maknahu ya talibtida'il ghayah, makna permulaan. Makna start permulaan. Min tu asal mula. Tu makna asal.
Dia panggil lepas tu tubik lagi makna. Banyaklah makna. Tak ada nak bahas tu. Macam mana? Wa ila dan ilah. Tu nak ingat lafaz-lafaz ya. Dan ilah, lafaz ilah. Ilah ni pula makna ya asalnya panggil intihak, intihakil ghayah. Tu dia panggil. Pamisan nahwu. Ni masuk orang ngaji hak tinggi-tinggi tak ada ni undang-undang payah nak ayat banyak. Dan nahwu ni orang tanya ni nahwu ni. Nahwu ni i'rab jadi ke apa? Dia tanya macam tu. Nah, ada apa nahwu? Adalah i'rab jadi khabar. I'rab jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Apa takdir macam mana? Takdirnya wa misalu zalika. Takdir macam tu. Itu mubtada. Dan bermula misal bagi yang demikian itu, demikian min ila tu, al-mazkur daripada min, daripada ila tu. Nahwu ialah saumpama, nahwu tu saumpama ke apa? Sirtu minal basrati ilal khufati. Sir makna berjalan, sir makna berjalan aku. Ni aku berjalan. Kalau nak terjemah jadi kena berjalan oleh aku. Daftar tu Arab jadi fa'il. Sid tu. Berjalan oleh aku. Sid ni fa'il madi tu. Ada ta tu. Sid telah berjalan oleh aku. Jalan pada. Jalan tu minal basrati min ibtidaiyah ni ayat. Min ibtidai. Yani mulai, telah berjalan aku mulai daripada Basrah. Itu. Basrah ni nama negeri lah. Negeri Basrah. Tahu Basrah? Tahu dah negeri Basrah mana? Di Iraq tu. Dia dulu itu ulama alim-alim duduk di Iraq, duduk di Basrah, di Kufah. Dulu itu. Hasan. Itu Hasan, Abu Hasan Asy'ari tu orang Basrah. Abu Hasan Asy'ari tu. Dah orang Basrah. Itu nu orang Khurasan. Abu Mansur Al-Maturidi. Dia orang Ajam. Abu Mansur, dia ni orang Arab ni. Dia beranak di tahun 260 Hijriah. Dia beranak. Di situ orang dia ni. Telah jalanlah oleh aku daripada Basrah tu, kalau mana ya betul. Tak ada orang tu. Ilal Khufah, hingga kepada negeri Khufah. Tak habis gitu mana macam tu. Kata berjalanlah oleh aku hal keadaan aku berjalan sana itu. Mari kita lagi. Mulai. Tu. Daripada negeri Khufah hingga berakhir kepada negeri Khufah. Mula pada Basrah hingga sampai ada Khufah. Ila ghayah berakhir. Min ibtidai, yang dimulai. Gitu. Lepas tu kelima mulai tu tidak ada tu. Berarti di min tu. Dia tak ada mulai. Ada. Min makna dia mulai. Yang ni mulai daripada Basrah. Kalau kita nak itu semenjak Basrah, gitu. Semenjak daripada Basrah hingga sampai kepada Kufah. Kufah lepas kat tu dak. Dia kat tu tu. Tak lepas dah tu. Lepas mana? Sahih kita apa kita nak? Min tu. Min tu orang panggil harah khafa. Pas kelima yang duduk kamar dia pada harah khafa, i'rab jadi isai mana? Basrah. Basrah tu isai. Ila tu panggil harah. Khufah, khufati tu pun orang panggil isai. Kelima yang duduk kamar dia daripada harah, i'rab jadi isai. Tu alamat dia.
Kalau dia tanya lagi jawab tak boleh ni. Sir tu jalan oleh aku. Jadi min, takluk min tu orang panggil takluk mahzuh. Takluk min tu i'rab dia ha pada mana? Ha pada ta fa'il. Ha pada tu. Patut dia no. Ni hala kauni mubtidaan minal basrati ila orang panggil basrati yang muntahiyan ilal kufati. Semua tu yang jadi ha belakang. Payahlah. Memang takdir ni. Baik. Baik tu. Okey sikit lagi. Fakullum maka bermula tiap-tiap satu. Minal basrati daripada kelimuh Basrah. Wal khufati dan kelimuh Khufah tu. Tiap-tiap satu daripada Basrah dan Khufah tu. Ismun isai. Itu jadi khabar bagi fakullum. Kullum tu mubtada. Orang panggil isai. Jadi Khufah, isai Basrah, isai. Pasal apa boleh panggil isai? Lidukhuli min alal awal, kerana masuk ilak pada isai. Kerana apa boleh panggil isai? Kerana maksud masuk sini ada. Ingat molek. Li wujudi. Gitu. Bukan dukhul dengan mana masuk betul-betul dah. No. Li dukhuli ni li wujudi min, kerana ada min, ada lafaz min. Alal awali ini alal misal awal, wa ila, dan ada lafaz ila, ala tsani alal misal tsani. Gitu. Apa dah? Takdir ya. Misal awal wa huwa lafzul basrati, wa misalus tsani wa huwa lafzul kufati. Gitu. Nampak? Habis. Ada? Wa an pula. Wallahu alam. Baca ta'alih ni. Pekat. Kena orang pandai-pandai agak. Sudah baca banyak. Pandai baca sikit-sikit. Dia banyak, payah lah. Kayak gitu, kayak gini. Tak apalah, ambil sikit-sikit. Wallahu alam. Ada. Allah.